السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah seterusnya, Hamim yang ke-6, itu Hamim Jathiyah. Di antara kesamaran yang ada pada tajuk Tauhid di dalam berdoa ni ialah kata mereka, kami seru bukan kerana syafaat, kami seru bukan kerana yang kami seru itu dia ada kuasa untuk dengar sendiri sebab dia dah mati. Tidak ada kuasa untuk dengar sendiri dia. Dan tidak ada kuasa dia untuk mengetahui kerana dia telah mati. Cuma, jika Allah Ta'ala bagi kepada dia mampu dengar, jika Allah Ta'ala bagi kepada dia hingga dia dapat tahu, itu daripada Allah Ta'ala. Dia dah mati, dia tak mampu. Nak dengar pun tak boleh. Nak tahu lebih lagi. Tapi kalau Allah bagi dengar, Nabi yang kami seru ni, kalau Allah bagi dengar seruan kami, nak kata macam mana? Wali yang kami seru, kalau Allah bagi kepada wali itu kemampuan dengar, nak kata macam mana? Jadi dia guna kalau Allah bagi dengar. Kita kena tanya dia, Allah beritahu dia tak bagi dengar. Dia telah memberitahu suatu syariat yang jelas. Orang yang telah meninggal dunia di kalangan mereka yang telah mati, dalam ayat Quran berkali-kali la yasma'un, mereka tak mampu dengar. Bahkan mereka berada pada alam lain. Mereka bukan tak mampu dengar, tak tahu menahu. Allah beritahu dalam ayat wahum anha ghafilun. Wahum an du'aihim ghafilun. Mereka yang telah mati itu tentang doa-doa dan seruan-seruan yang dibawa oleh orang hidup ini tak tahu menahu, ghafilun. Tak tahu menahu. Dalam ayat lain la yasma'un, tidak dengar. Sudah ada syariat daripada Allah bahawasanya orang telah mati yang disuruh oleh orang hidup, dia tidak dengar, dia tidak tahu menahu. Jadi kamu kata jika Allah, kalau Allah, itu kalau itu andaian yang tidak berasas. Yang sudah jelas daripada Allah Ta'ala, yang Allah beritahu dalam ayatnya berkali-kali, semua itu telah sabit. Itu syariat. Yang ada dalam kitab syariat. Yang kamu kata ni adalah andaian kamu, bersanggahan dengan syariat. Jadi syariat akan dikira sebagai neraca, andaian kamu dikira batil. Lebih-lebih lagi yang kamu kata, kalau mereka dengar, kalaulah mereka dengar pun, kamu seru itu adalah syirik. Perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala, menyeru selain pada Allah. Dan kamu kalaulah tak dengar, kamu tak seru. Kalau orang kamu seru tu tak boleh buat apa-apa, tak tahu, kamu tidak seru. Jadi kamu terpaksa ambil sifat ketuhanan, bubuh kepada dia, baru kamu seru. Jadi kamu ambil sifat ketuhanan tu satu kemurkaan daripada Allah akan berlaku. Dan kamu seru dia juga, disambil seru Allah juga, itulah syirik telah berlaku. Dan kamu buat andaian, kalau Allah bagi dengar, Allah tak akan bagi dengar sebab ini adalah perkara yang sangat dimurkai olehnya. Jadi ketiga-tiga perkara ini semua adalah mustahil. Ia adalah syariat. Sebaliknya ia merupakan suatu perkara yang bertentangan betul-betul dengan syariat. Jadi dalam surah ini Allah Ta'ala beritahu agama ni sudah ada syariat dia. Buka saja wahyu Allah, tengok, ikut. Jadi kalau kamu kata nak seru, kenapa seru? Adakah ia daripada arahan Allah? Tidak ada. Maka ia bukan arahan Allah. Kalau kamu kata dia dengar, siapa beritahu dengar? Sebab itu perkara gaib. Ada kalimah mana-mana daripada ayat Allah yang ada hanya Allah kata mereka tak dengar. Yang ada hanya mereka, Allah kata mereka tak tahu menahu. Jadi daripada pihak Allah yang merupakan syariat, mereka yang telah mati tidak dengar, mereka tidak tahu menahu. Jadi kamu nak sabit sesuatu yang bercanggah dengan syariat,
untuk memberitahu kepada kami, maknanya kepada orang lain, ini adalah agama. Memang bertentangan. Allah Ta'ala beritahu dalam surah ni sebagai jawapan bagi kesabaran dalam ayat 18. Kalau kita tengok dalam ayat 18, Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka", kemudian kami telah jadikan kamu wahai Muhammad, ala syari'atin minal amri, di atas satu jalan yang jelas daripada agama. Allah telah jadikan kamu berada di atas jalan yang jelas daripada agama. Di antara lain tidak ada lagi ilah melainkan Allah yang layak diseru, yang layak dipuja. Di antara sifat-sifat ilah ialah boleh dengar cara luar biasa, boleh tahu cara luar biasa, boleh mengurus dan mentadbir seperti mana Allah Ta'ala. Tidak ada. Allah telah jadikan kepada kamu wahai Muhammad di atas satu syariat daripada urusan agama. Maka syariat itu ikutilah saja. Agama ni setelah jelas ia syariat daripada Allah, ikutilah saja. Kalaulah ada orang kata sesuatu bercanggah dengan syariat, maka itu dia panggil nafsu, dia bukan wahyu. Wala tattabi', janganlah pula kamu wahai Muhammad ikuti ahwa alladhina la ya'lamun, hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu wahyu. Hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui wahyu, dia buat syariat dia sendiri. Dia ada-adakan perkara yang bertentangan dengan syariat. Dia ada-adakan perkara yang bersalahan dengan wahyu Allah. Jadi, tidak ada arti kamu kata, Allah akan bagi dengar. Memang Allah ada kuasa, tapi dalam perkara ni Allah tak bagi. Allah beritahu tak dengar. Sudah ada penjelasan yang merupakan syariat Allah Ta'ala yang jelas. Jadi, perkara-perkara tersebut sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan ia itulah syariat. Tugas kamu, fattabi'ha, ikutilah saja syariat Allah. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Janganlah pula kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu wahyu. Dia buat satu cara dia, dia kata ini adalah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Penurunan kitab wahyu ini daripada Allah yang bersifat maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian diperturutkan beberapa dalil akli, di antaranya inna fis samawati wal ard, sesungguhnya pada langit dan bumi. Apabila diperhatikan, la ayatin, bukan satu, banyak sekali dalil dan bukti yang membuktikan Allah itu berkuasa, kerana ini ciptaannya, dan membuktikan yang berkuasa ini hanya satu. Banyak sekali dalil. Seperti mana banyak je benda, maka itulah dalil. Banyak benda, banyak dalil. Langit 7 lapis dan apa-apa yang ada dalamnya. Bumi juga 7 dan apa-apa yang ada dalamnya. Sebanyak mana benda yang diciptakan oleh Allah, maka sebanyak itulah dalil yang boleh dijadikan bahan bukti di atas kudratnya Allah yang mencipta dan esa dia dalam mencipta. Tapi lil mukminin, bagi orang yang ingin beriman. Kemudian wa fi khalqikum, dan pada diri kamu sendiri pun. Pada diri kamu sendiri pun. Saat dia perkara yang luar pada kamu, langit bumi. Pada diri kamu sendiri pun. Wa ma yabuthu min dabah, dan makhluk yang Allah Ta'ala biarkan, yang hidup, yang melata di muka bumi. Juga ayatun, banyak tanda-tanda kudrat ada pada badan kamu, ada pada diri kamu, dan ada pada binatang-binatang dan makhluk-makhluk yang bernyawa yang lain. Di qaumi yuqinun, bagi kaum yang ingin meyakini. Ini sudah cukup tanda untuk mereka meyakini. Pencipta hanya Allah, dia hanya layak disuruh dan dipuja. Waqtilafil laili wan nahar, dan waqtilafi, perubahan malam siang, silih berganti dengan adanya bulan bintang sebagai tanda-tanda lain. Wa ma anzalallahu minas sama', dan air hujan yang Allah telah turunkan daripada langit yang merupakan rizqin, sumber rezeki daripada air hujan itu. Fa ahya bihil arda, lalu kami hidupkan dengan air hujan itu bumi yang gersang. Al arda ba'da mautiha, setelah matinya bumi, yakni gersangnya bumi.
wa tasrifir riyah, dan peredaran angin-angin yang bertiup. Ayatun, ini semua merupakan segala bukti sebenarnya, segala tanda Allah Maha Esa lagi Maha memiliki kudrat li qaumi yaqilun, bagi kaum yang ingin memahami. Ada sifat nak beriman, betul-betul nak meyakini, nak memahami, ini semua sudah cukup. Tapi cara macam mana? Cara dengan guna wahyu, dengan guna ayat-ayat yang Allah beritahu, dan tengok di luar sana. Tanpa ayat-ayat ini, dia tidak akan datang dengan mudahnya keyakinan. Dia duduk tengok-tengok saja begitu. Yang boleh menyebabkan hubungan di antara makhluk di luar dengan Allah adalah kitab. Kitab adalah perantaraan untuk keyakinan, untuk kefahaman, untuk keimanan. Makhluk di luar, perantaranya Quran, Allah Ta'ala. Allah membicarakan makhluk di luar. Jadi makhluk di luar, apabila Allah beritahu, maka Allah lah sebenarnya. Jadi tanpa perantaraan ini, tidak mudah seorang itu dapat meyakini atau dapat memahami dan dapat beriman. Tilka ayatullah. Itu semua, ayat ini adalah ayat takhwif duniawi. Itu semua adalah ayat-ayat, iaitu tanda-tanda hujah-hujah Allah yang membuktikan dia berkuasa, yang membuktikan dia Maha Esa. Natluha alaika, yang kami bacakannya semua ini kepada kamu bilhaq, memang sebenar, dan dibacakan kepada sesiapa saja yang mengambil daripada kamu. Fabi ayyi hadithin, maka perkataan mana lagi ba'dallah, selepas firman-firman Allah ini, wa ayati, dan hujah-hujahnya yang ada dalam ayat ini, yu'minu, yang mereka ingin percaya. Adakah Quran kedua, kitab Allah kedua, setanding, setara dengan wahyu ini? Tidak ada. Maka bila tidak ada ini dah, inilah satu-satunya. Jadi apabila Allah kata fabi ayyi, maka mana lagi perkataan selepas pada kitab Allah, selepas pada wahyu dan firman Allah dan ayat-ayat yang merupakan tanda-tanda kudrat yang ada dalam kitab Allah ini, yang mereka akan percaya. Ayat seterusnya, ayat yang ke-7, zajrun, teguran, dan juga takhwif ukhrawi. Wailun, celaka besarlah, likulli affar, setiap orang yang banyak bohong, cakap tidak dengan dalil, athim, banyak melakukan dosa dalam tindak tanduk dia kerana bercanggah dengan syariat. Orang berbohong banyak, orang melakukan kesilapan yang bercanggah dengan syariat ni banyak. Lalu hati mereka keras. Yasma'u ayatillah, dia dengar ayat-ayat Allah dibaca, tutla alih, dibaca kepadanya, dan segala ayat-ayat dibaca kepadanya merupakan bahan bukti yang jelas. Thumma, kemudian dia masih lagi yusirru, berterusan, mustakbiran, sombong, angkuh untuk menerimanya. Dia dengar ayat-ayat Allah dibaca, dan dalam ayat itu adalah bukti dan hujah, bukan berita-berita kosong, bahkan semua bukti-bukti yang bernilai, lagi hujah-hujah yang mantap. Thumma, masih lagi dia itu yusiru, berterusan, mustakbiran, sombong untuk menerima tauhid, berterusan dengan keadaan kufur dan syirik. Ka'an lam yasma'a, seolah-olah dia tidak pernah dengar pun ayat-ayat tadi. Kalau begini keadaan dia, mudah saja, fabashirhu, berilah berita gembira kepada dia, bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat memedihkan. Itu zajrun pertama. Dengar seperti tak dengar. Buat tak tahu. Dengar seperti tak dengar. Tak ada apa-apa perubahan. Dia sepatut dengar ayat tauhid, terima tauhid. Kalaulah dengar ayat tauhid masih duduk syirik, maknanya tidak ada perubahan. Dengar seperti tak dengar. Lebih teruk lagi daripada itu, teguran kedua. Wa idza alima min ayatina syai'a, apabila dia dapat tahulah daripada ayat-ayat kami sedikit sebanyak, ittakhadhaha huzwa, dia jadikan ayat-ayat kami bahan persendaan semata-mata. Dia jadikannya sebagai bahan ejekan semata-mata. Bukan untuk dijadikan pedoman, bukan untuk dijadikan peringatan. Ulaika, orang bersifat seperti ini, lahum adzabun muhin, bagi mereka itu nanti azab yang sangat menghinakan mereka. Min waraihim jahannam, di depan mereka setelah mati jahannam, sedia neraka jahannam. Wala yughni anhum ma kasabu syai'a,
Tidak boleh menolong mereka itu apa saja usaha mereka, ikhtiar mereka di dunia walaupun sedikit. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya, dan tidak boleh menolong mereka itu apa saja yang mereka telah ambil sebagai pelindung untuk disuruh dan dipuja selain pada Allah, bagi tujuan syafaat atau bagi tujuan apa saja. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka hanya ada azab yang besar. Azab alim, azab muhin, azab yang besar, azab azim. Hadza huda. Quran ini satu-satunya hidayah. Allah kata, hadza, ini hadzal Quran, Jalalain kata. Ini Quran, hudan, satu-satunya lambang hidayah. Bukan hadin, mana hudan, lambang hidayah. Maknanya dalam perkara-perkara hidayah ini yang ada dalam dunia, Quranlah lambang. Lambang hidayah. Tokoh hidayah. Kalau manusia katalah hakim ramai. Hakim yang paling masyhur, yang paling adil, ini dia. Maka kita panggil inilah lambang hakim yang sebenar. Contoh yang boleh dijadikan sebagai lambang hakim sebenar. Jadi Al-Quran ini dalam banyak-banyak perkara yang boleh memberi hidayah, menjadikan sumber hidayah. Quran adalah huda, lambang hidayah. Jadi hadza huda. Al-Quran ini adalah lambang hidayah. Walladzina kafaru biayati rabbihim, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat dan dalil-dalil Tuhan mereka, lahum azabun, bagi mereka itu azab min rijzin alimun, azab daripada seksaan yang sangat memedihkan. Dari akli seterusnya, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra, Allah Ta'ala dialah yang telah memudahkan untuk kamu lautan yang luas di sana. Di antara kemudahan yang Allah Ta'ala buat ialah litajriyal fulk, litajriyal fulk, supaya boleh berlayar melalui kemudahan laut itu, fihi, pada permukaan laut, bi amrihi, dengan izin Allah. Walitabtaghu, dan dengan kapal-kapal yang mereka guna untuk berlayar itu, mereka dapat tabghun, mereka dapat memperolehi min fadlihi, daripada kurniaan rezeki Allah. Di antaranya daripada kurniaan rezeki Allah. Dan mereka dapat perolehi juga daripada laut itu dengan cara berniaga, dengan cara menyelam, dengan cara menangkap ikan. Semua itu daripada kurniaan Allah Ta'ala pada laut. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu dapat bersyukur dengan melakukan ibadat di atas segala nikmat-nikmat yang diberikan, yang disediakan kepada kamu. Jadi boleh bersyukur, itulah maksud daripada nikmat-nikmat yang diberi. Boleh bersyukur, boleh berterima kasih dengan melakukan ibadat. Lagi Allah kata, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, dan Allah telah memudahkan kepada kamu apa saja yang lain-lain daripada lapisan langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang di bumi, jami'an, semua sekali daripada Allah, tidak dimiliki dan tidak datang daripada lainnya. Tidak datang daripada lainnya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada kejadian ciptaan-ciptaan dan kemudahan-kemudahan tadi, la ayatin, banyak sekali tanda kudrat yang menunjukkan Allah Maha Esa, liqaumin yatafakkarun, akan memberi faedah khasnya kepada kaum yang suka berfikir, hingga membawa kepada dapat maklumat yang jelas tentang Allah yang Maha Esa. Takhwif duniawi pada ayat seterusnya, qul, katalah lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman itu, yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyam Allah, maafkanlah saja kepada orang-orang yang tidak percaya ayyam Allah. Sini maknanya tidak percaya kepada peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala telah buat sebagai bahan sejarah kepada umat dahulu. Jadi beritahu kepada mereka beriman, maafkan saja, mana jangan balas, tidak tanduk kesusahan yang telah mereka buat. Orang yang tidak percaya kepada ayyam Allah, kepada peristiwa-peristiwa yang Allah telah buat kepada umat dahulu. Sini muqaddar, la ta'tiyanna ayyamullah, akan datang kepada mereka satu hari sebagaimana peristiwa yang telah menimpa umat dahulu, akan datang. Jadi apa yang mereka sedang buat hari ini,
Kamu maaf gitu saja, jangan hukum. Allah akan hukum sendiri, mana gitu. Katalah kepada mereka beriman, wahai Muhammad, maafkanlah kesilapan dan kesalahan, gangguan dan juga kezaliman mereka-mereka yang tak percaya kepada peristiwa yang pernah dihukum oleh Allah pada umat dahulu. Sini muqaddam, la ta'tiyanna ayamullah, akan datang kepada mereka peristiwa-peristiwa yang pernah datang dulu. Tujuannya liyajziya qauman bima kanu yaksibun, supaya Allah Taala dapat buktikan balasan kepada kaum yang dengan sebab amal mereka buat kesalahan. Supaya dapat diberi balasan kepada kaum daripada amal yang mereka lakukan. Daripada amal yang mereka lakukan itu. Ayat seterusnya, idkhal ilahi. Idkhal ilahi maknanya Allah Taala tidak menghukum manusia kalau tak bersalah. Mengikut kaedah Allah Taala, dia tak akan hukum orang tak bersalah. Dan dia akan bagi balasan baik kepada orang yang baik. Yang ini majoriti manusia dihukum dengan cara berbagai-bagai. Tapi bukan maknanya Allah Ta'ala pakai maknanya hukum dengan tidak ada kesalahan. Sebaliknya ayat ini ayat idkhal ilahi. Man amila salihan fali nafsi. Siapa saja yang melakukan amal soleh yang menepati wahyu merupakan peraturan Allah, dia akan dapat kelebihannya untuk faedah dirinya sendiri. Begitu juga waman asaa, dan siapa yang melakukan kesalahan bercanggah dengan wahyu, dengan peraturan Allah, fa'alaiha, dia kena tanggung sendiri. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kamu jua, kamu semua akan dikembalikan. Kemudian Allah Taala adakan dalil naqli, walaqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukmah, dan sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Bani Israel kitab, yakni kitab Taurat, dan kefahaman. Satu terjemahnya, kefahaman tentang kitab itu. Satu terjemahan lagi, kami bagi kepada mereka kitab dan kami bagi kepada mereka pemerintahan. Hukumah dengan mana hukumah. Dua. Terjemah yang ketiga, hukumah dengan makna selain pada kefahaman, selain pada pemerintahan, hukumah dan makna segala hukum dan peraturan yang ada dalam kitab. Sebab kitab sendiri dia banyak perkara. Akidah, nasihat, di antaranya juga hukum. Jadi kami kurniakan kepada Bani Israel kitab Taurat. Dan di antaranya hukum yang ada dalamnya. Atau kami bagi kitab Taurat dan kefahaman kepada kitab Taurat. Wan nubuwwata, dan kami bagi kepada Bani Israel kenabian. Mana ada di kalangan mereka juga dipilih menjadi nabi. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami kurniakan rezeki kepada mereka daripada benda yang baik-baik. Di antaranya man wassalwa. Man waswal memang daripada khazanah Allah. Wa faddalnahum, dan kami lebihkan mereka alal alamin, berbanding dengan penduduk zaman mereka, berbanding dengan orang lain yang ada pada zaman mereka. Wa atainahum bayyinatin minal amri, dan kami bagi kepada mereka dalil-dalil, bukti-bukti daripada urusan agama ini. Amri sini amri din. Kami bagi kepada mereka penjelasan-penjelasan yang jelas, dalil-dalil yang mantap daripada urusan agama. Sepatutnya tidak berlaku perselisihan kerana jelasnya dalil itu. Allah beritahu famakhtalafu, tidaklah mereka itu berselisih. Sebahagiannya mengikut dalil, sebahagian yang lain bercanggah dengan dalil. Jadi tidaklah mereka itu berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu yang jelas itu. Kenapa berselisih juga? Baghyan bainahum, kerana ada simpak dengki. Kerana ada sifat dengki, berdengki sesama mereka. Dengki menghalang mereka itu daripada ikut. Di antara makna dengki ialah tak ingin orang yang lain jadi baik, atau tak ingin berlaku kebaikan pada orang lain. Lawan dia nasihat. Nasihat adalah nak kebaikan pada orang lain. Ingin kebaikan, ingin sama kebaikan pada orang lain. Jadi Islam mengajar seseorang itu nasihat, iaitu supaya ada dalam diri orang Islam kebaikan kepada orang lain dengan disampaikan kepada mereka wahyu. Dengki lawan dia.
Jadi walaupun datang kepada mereka ilmu dan dalam ilmu itu jelas, berselisih juga, ada yang mengikuti wahyu, ada yang menyanggahi wahyu kerana dengki. Baghyan bainahum, kerana kedengkian yang ada dalam kalangan mereka. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu, yaqdi bainahum yaumal qiyamah, akan buat keputusan secara amali pada hari kiamat nanti. Fima kanu fihi yakhtalifun, tentang perselisihan yang berlaku semasa dunia. Dunia ni Allah uji, tak zahir lagi keputusan. Jadi secara amali akan dihukum di akhirat. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr. Kemudian kami telah jadikan kamu Muhammad berada di atas syariat daripada agama ini. Maka fattabi'ha, ikutilah saja syariat-syariat yang sabit daripada wahyu ini. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Janganlah pula kamu ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak ada ilmu tentang wahyu. Jadi orang tidak ada ilmu tentang wahyu, orang jahil, dia ikut nafsu dia. Jadi agama yang tidak daripada punca wahyu, tentu sekali agama itu daripada asas nafsu. Jadi kita akan ikut agama yang merupakan syariat wahyu, kita tidak akan ikut nafsu sesiapa. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka walaupun ramai, pengikut-pengikut nafsu itu walaupun ramai, mereka tidak boleh menyelamatkan kamu daripada hukuman Allah walaupun sedikit. Kalau kata Nabi kira mereka ramai terpaksa kena ikut, kita tahu mereka itu ikut nafsu. Ingat, ramai mana mereka itu tidak boleh membantu kamu daripada hukuman Allah walaupun sedikit. Wa inna zalimin, dan sesungguhnya mereka yang zalim, ba'duhum awliya'u ba'd, memang setengah mereka menjadi teman rapat dengan setengah yang lain. Sesama mereka memang ada hubungan rapat. Wallahu waliyul muttaqin, manakala Allah pelindung kepada golongan muttaqin sahaja. Manakala Allah pelindung kepada golongan muttaqin saja. Allah tidak melindung golongan yang zalimin. Golongan zalimin sama-sama mereka memang rapat, ada hubungan yang baik, tapi Allah tak melindungi mereka. Wallahu waliyul muttaqin, Allah Ta'ala melindungi golongan yang muttaqin. Muttaqin daripada apa ni? Dalam tafsir Zadul Masir, muttaqin daripada syirik. Hadza basairu linnas. Ini semua apa yang disebutkan tadi merupakan pedoman hidup untuk seluruh manusia. Apa yang diberitahu tadi adalah merupakan kesimpulan pedoman hidup. Pedoman, neraca hidup untuk seluruh manusia. Wahudan, dia juga sebagai ilmu petunjuk. Warahmatun, dan dia juga sebagai satu rahmat besar apabila diikuti dan diamalkan. Liqaumi yuqinun, khusus kepada kaum yang meyakini. Jadi istifadah sini, lam lil istifadah, kepada golongan yang betul-betul meyakini. Ayat seterusnya Allah beritahu, am hasibal ladzina jatarahu sayyi'at, apakah menyangka orang-orang yang melakukan berbagai-bagai kejahatan, an naj'alahum, kami akan jadikan mereka kalladzina amanu wa amilus solihat, seperti orang yang beriman, seperti orang yang melakukan amal soleh, sawa'an mahyahum wa mamatuhum, sama saja semasa hidup dan semasa mati. Kami akan buat sama saja. Sa'a yahkumun, buruk sungguhlah keputusan yang mereka buat. Di dunia, yang ni buat jahat, orang mukmin buat baik. Akhirat akan buat seperti itu sama saja? Tidak. Kalaulah kata sama saja, maka buruklah keputusan. Memang tidak betul dan tidak tepat. Bukan saja tidak tepat, tidak betul sama sekali. Apabila amal berbeza, maka hukuman berbeza. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi, dan Allah memang telah menciptakan lapisan langit dan bumi dengan sebab kebenaran. Dengan sebab kebenaran ataupun untuk menzahirkan kebenaran. Dua terjemahan. Wa litujza kullu nafsin bima kasabat, dan supaya dibalas setiap jiwa apa yang mereka telah usahakan, baik atau buruk. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Kemudian ayat seterusnya sebagai zajrun. Hawa nafsu ni sampai tahap mereka akan jadikan Tuhan. Yakni apabila bertemu di antara arahan Tuhan yang merupakan wahyu, mereka ketepikan arahan Tuhan wahyu, mereka buat ikut hawa nafsu, maka nafsu itu sudah jadi Tuhan. Bila bertemu arahan wahyu ataupun nafsu mereka. Jadi apabila mereka ketepikan arahan wahyu,
Mereka ikut hawa nafsu, maka nafsu ketika itu menjadi Tuhan. Jadi Allah kata, afara'aita, kamu tidak tahukah? Kamu tidak tengok wahai Muhammad, man ittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya sendiri sebagai Tuhannya. Orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tuhannya sebagai maf'ul sani, hawa nafsu sebagai maf'ul awal. Jadi orang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dia sanggup mengetepikan wahyu demi nafsunya. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Memang Allah menyesatkannya, hal kerana Allah tahu dia layak sesat. Dia memilih jalan sesat. Wa khatama ala qalbih, dan Allah kunci. Wa khatama ala sam'ih, Allah kunci pendengarannya daripada mendengar perkara yang benar. Wa qalbihi, Allah Ta'ala kunci hatinya daripada memahami perkara yang benar. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah telah jadikan pada pandangannya tutupan yang mereka tak mampu nak melihat tanda-tanda yang benar. Jadilah sesat. Jadilah sesat. Sebab kebenaran-kebenaran tak boleh masuk daripada segala kebolehan mereka. Kerana mereka telah berkali-kali abaikan kebolehan yang Allah bagi untuk kebenaran. Maka faman yahdi, ketika ini siapa lagi akan boleh bagi hidayah? Min ba'di idlalillah. Sini muqaddar. Setelah Allah menyesatkan. Siapa lagi? Siapa lagi karangan makhluk yang boleh bagi pimpinan hidayah selepas Allah Ta'ala menyesatkannya? Afala tadhakkarun, tidakkah kamu boleh ambil pengajaran? Ayat seterusnya laporan Allah Ta'ala, syikayah Allah Ta'ala tentang kedengkilan mereka dan kejahilan mereka. Mereka tidak cuba untuk mengobati kejahilan. Di antaranya ni laporan daripada kejahilan mereka ni. Waqalu, mereka berkata, mahiyya, tidaklah hidup semula. Tidaklah hidup semula. Illa hayatuna dunia, kecuali hidup dunia itu sahaja. Yang Muhammad berkata hidup semula, hidup semula. Tidaklah hidup semula itu kecuali hidup dunia itu sahaja. Namutu wa nahya. Kita sebelum tu tidak ada, kemudian kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahru, tidak mematikan kita kecuali peredaran masa, kecuali pusingan masa. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, Allah nafikan, Allah kata wa ma lahum, tidak ada pun pada mereka itu demikian dakwaan sebarang ilmu, sangkaan semata-mata. Inhum illa yadhunnun, tidaklah mereka dalam perkataan tidak ada hidup semula, segala-gala berlaku di atas peredaran masa. Tidaklah mereka itu melainkan yadhunnun, mengagak-agak sahaja. Yadhunnun mana? Mengagak-agak sahaja. Sifat apa ni? Sombong mereka. Sifat sombong mereka ataupun sifat menolak kebenaran. Apabila diberitahu kepada mereka, Allah laporkan, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Ini syikayah juga. Satu laporan daripada Allah Ta'ala nak beritahu sifat sombong mereka, menolak kebenaran dengan tidak ada hujah. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami, bukan ayat-ayat siapa ni? Idhafah ni nak beritahu besar. Ayat-ayat kami. Allah kata ayat-ayat kami dibaca kepada mereka. Seperti mana contohnya hari ini. Ni surat Penamteri ni beritahu kepada kamu. Surat ketua polis. Bukan biasa ni. Jadi yang memberitahu itu siapa? Jadi apabila dibaca kepada mereka, ditilawah kepada mereka ayat-ayat kami, bukan ayat biasa ni. Bayyinatin, dan ayat-ayat kami pun jelas nyata yang mereka boleh fahami. Maka hujjatun, tidak ada hujah balas mereka. Illa an qalu, mereka berkata, itu bi abaina, hidupkan semula datuk nenek kami yang mati. Biar mereka beritahu, kami takkan dengar daripada kamu. In kuntum sadiqin, sekiranya benar dakwaan kamu adanya hidup semula. Kita nak datuk nenek kami bangun, beritahu dia bangkit daripada kubur, ada hidup semula, baru kami dengar. Sekadar hujah-hujah yang dibaca daripada wahyu yang kamu kata wahyu tu, kami takkan dengar. Ini kesombongan mereka. Qul, katalah kepada mereka, Allahu yuhyi, Allah itulah yang berkuasa akan menghidupkan kamu semula. Summa yuhyi umitukum,
Mana Allah itulah yang telah menghidupkan kamu suatu masa dahulu. Tidak beredar masa. Summa yumitukum. Kemudian dia jugalah akan mematikan kamu. Tidak beredar masa. Mana lad dahru. Kamu dah kata dahru-dahru, tak betul. Dia bukan beredar masa. Dia adalah daripada keputusan Allah. Summa yajma'ukum. Kemudian Allah Ta'ala juga akan menghimpunkan kamu di pada masyar. Tidak beredar masa. Ila yaumil qiyamah. Iaitu pada hari kiamat nanti. Ila sini dengan mana fi. Fi yaumil qiyamah. Jadi dia ialah yang menghidupkan kamu dulu. Dialah yang mematikan kamu. Dialah yang akan menghidupkan kamu semula pada hari kiamat. Bukan peredaran masa. La raiba fi. Tidak ada syak adanya himpunan pada hari kiamat. Walakin aktsaran nasi la ya'lam. Akan tapi ramai manusia, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalil akli yang keempat dalam surah ini. Dalil akli yang keempat kita ketemu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون Dalil akli pada maksud tauhid di dalam isti'anah, atau dalil akli pada dakwah tauhid isti'anah, ialah Allah berkuasa di lapisan langit dan bumi. Yani oleh kerana Allah berkuasa di semua lapisan langit dan bumi, maka bantuan dan permohonan hendaklah dibuat kepada Allah. Dalilnya kerana Allah berkuasa. Oleh kerana dia berkuasa, permohonan hendaklah disampaikan kepada dia, hendaklah dibuat kepada dia. Doa dan bantuan hendaklah dipohon kepada dia. Dalil kerana dia berkuasa. Jadi sini Allah Ta'ala beritahu dengan bentuk hasar, bentuk tauhid. Walillah, dan milik Allah jua. Tidak dikongsi. Mulkus samawati wal ardi, kerajaan lapisan langit dan bumi. Jadi apabila milik Allah jua tidak dikongsi oleh sesiapa kerajaan lapisan langit dan bumi, maka Allah jua hamba adalah minta bantuan dan pertolongan. Mana sekadar itu adalah dalil akli. Sebab ada akal kita, apabila dia yang berkuasa, maka permohonan hendaklah dituju kepada dia. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Ayat seterusnya mengenai takhwif ukhrawi. Wa yauma taqumus sa'ah, dan hari berlakunya kiamat, permulaan akhirat. Yauma idzin, pada hari itu ya yakhsaru, pada hari itulah yakhsaru akan zahirnya kerugian. Al-mubtilun, golongan batil. Akan zahirnya kerugian golongan batil. Walaupun kerugian itu sudah ada sekarang ini.
Orang batil ni, sekarang ni pun dia dikira rugi. Cuma tak zahir. Contohnya dalam perniagaan, selama mana audit tak ada kira, tak nampak lagi rugi. Hujung-hujung tahun, penggal pertama atau penggal kedua, apabila dibuat perkiraan, barulah didapati kedai itu bankrupt. Masa selama mana customer ada, barang masuk keluar ada, semua tak perasan bahawasanya telah rugi besar dah. Jadi apabila ada perkiraan, barulah zahir semasa itu kepada pemilik kedai kita telah rugi. Jadi orang yang kufur dan syirik pada Allah, tak nampak zahir dia. Tak nampak kerugian dia secara zahir. Oleh kerana dia tak berasa dia rugi, dia tidak ada berusaha untuk menyelamatkan daripada kerugian. Bila akan zahir? Apabila dia mati. Apabila dia mati dan tidak laku pun segala-gala kebajikan yang dia telah buat kerana sebab akidah dia tidak betul, kerana dia engkar atau kerana dia syirik, barulah di sana zahir. Jadi berlakunya kiamat atau berlakunya kematian, yauma idzin, pada waktu itulah, pada hari itulah, yakhsarul mubtilun, akan zahirnya kerugian orang yang batil. Jadi terjemahnya akan zahir. Sebab apa? Sebab kerugian sudah pun ada pada dia. Jadi dalam tafsir Zadul Masir dia sebut yadharu khusranul mubtilin. Dalam tafsir Zadul Masir dia sebut yadharu khusranul mubtilin. Mana yadharu khusranuhum, zahirnya kerugian mereka di situ. Dalam kitab Khazin, mubtilun bukan mana orang batil biasa. Humul kafirun, orang yang rusak akidah. Kafir dengan sebab rusak akidah. Tak kira dia rusak akidah dengan sebab syirik dia, ataupun penolakan mana-mana syariat, atau penolakan mana-mana rukun iman. Kemudian pada hari itu, watara kulla ummatin jathiyah, dan kamu akan dapat tengok setiap umat yang berdosa berlutut depan Allah. Berlutut depan Allah. Kullu ummatin tud'a ila kitabih. Setiap umat akan dipanggil untuk dihisapkan buku amalnya. Kitabiah ni akan dipanggil untuk menghitung dan menghisap buku amal masing-masing. Seperti mana Allah sebut dalam surah lain. Allah kata, Iqra' kitabaka. Kamu baca sendirilah buku amal kamu yang kamu buat. Bermula daripada balik kamu sehingga mati kamu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah kamu yang menghitung amal kamu itu. Jadi setiap amal yang kita buat hari ini, kita akan dipanggil untuk membacanya. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini kamu akan dibalas segala-gala yang kamu pernah buat semasa dunia. Sinima dengan mana semua. Hari ini tujzaun, kamu akan dibalas apa saja. Yakni semua yang kamu telah melakukannya. Kemudian Allah Ta'ala beritahu keadilan Allah. Macam mana Allah Ta'ala zahirkan keadilannya dengan dizahirkan buku-buku amalan sebagai bahan bukti. Hadza kitabuna. Ini dia buku catatan amal yang ada bersama kami. Yantiqu alaikum bil haqq. Dia akan menceritakan, dia akan mengkhabarkan kepada kamu perkara yang benar, perkara yang betul. Inna kunna nastansikhu, bahawa kami dulu telah mengarahkan malaikat menulis. Yang ini kamu telah menyuruh para malaikat kami tulis. Ma kuntum ta'malun, apa sahaja yang kamu buat. Ini cara kami. Jadi orang yang ada hubungan dengan ayat-ayat begini, tentu sekali bila berkali-kali dengar, akan mari dalam hati dia perasaan berwaspada. Tidak bebas untuk melakukan setiap tindak tanduk kerana semua dia akan dicatat dan akan dibaca dan akan dihukum. Jadi manusia di akhirat nanti terbagi pada dua. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat, adapun orang-orang yang betul-betul memiliki iman yang sempurna di atas akidah tauhid,
wa amilu salihat, dan dapat melakukan amal soleh yang banyak yang menepati syariat dan sunnah, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi, maka Rabb mereka akan memasukkan mereka dalam rahmat khasnya, yakni syurga. Rahmatihi sini al-jannah, daripada ruhul ma'ni. Allah memasukkannya dalam rahmat. Dzalika huwal fawzul mubin. Dapat nak masuk syurga adalah fawzul mubin, kejayaan yang dicapai, kejayaan yang sangat jelas lagi nyata. Itulah pencapaian sebenar, kejayaan dan kebahagiaan yang jelas lagi nyata, kerana itulah kebahagiaan hakiki. Ini ayat tafsir. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua daripada golongan ini. Amin. Ayat seterusnya takhwif ukhrawi. Wa ammal ladzina kafaru, dan ada pun golongan yang ingkar dengan cara syirik dan sebagainya, akan dikatakan kepada mereka, sini muqaddar jumlah, fa yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, golongan ingkar ni akan ditanya, iaitu soalan berbunyi, afalam takun ayati tutla alaikum, afalam takun, tidak adakah ayat-ayatku dibaca ke atas kamu? Yang mana ayat ini adalah neraca. Atau kamu masuk neraka tak tahu menahu tentang agama. Semasa dunia dulu, kamu tak tahu agama ada atau tidak ada. Atau macam mana. Jadi apabila kita kata ada agama, hanya satu yang betul. Yang betul katalah Islam. Maka sekiranya Islam, mesti dibaca padanya ayat. Agama banyak. Orang tu akan kata agama ada banyak. Di antara agama banyak itu, adakah Islam ada atau tidak ada? Dia kata ada. Maka apabila adanya Islam, dalam Islam, bukti Islam adalah ayat-ayat. Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Jadi, akan ditanya sebelum diumban dan neraka, afalam takun ayati tutla alaikum? Tidakkah ayat-ayatku dulu dibaca kepada kamu? Lalu fastakbartum, kamu angkuh dan sombong untuk menerima ayat-ayat aku. Ayat-ayat lain dia boleh terima. Ayat-ayat Allah sombong nak terima. Itu maksudnya. Benda-benda lain dia boleh terima. Dia bukan tolak semua. Perkara-perkara yang berhubung kait dengan nafsu dia semua okey. Islam saja tak okey. Kenapa? Sedangkan Islam daripada ayat-ayat aku, kata Allah. Jadi fastakbartum, kamu dulu sombong untuk menerimanya. Walhal perkara-perkara lain kamu boleh terima. Wa kuntum qauman mujrimin, kamu dulu lagi telah jadi golongan yang betul-betul bersalah. Kamu dulu lagi telah jadi golongan yang mujrimin, betul-betul bersalah. Dalam tafsir Jalalain, mujrimin diadakan dengan sirah isim fa'il yang memberi makna adatumul ijram. Adat mereka itu bersalah. Adat mereka itu duduk dengan keadaan bersalah. Lebih-lebih lagi bersalah di segi perkara yang tak nampak. Akidah tak nampak. Apabila dia tidak diperbaiki kepada tauhid, duduk dengan keadaan akidah yang salah. Walaupun perbuatan zahir, kadang-kadang dia buat salah, kadang-kadang dia buat baik. Kadang-kadang manusia dia tidak hidup dengan salah sentiasa. Dia ada juga buat baik. Tapi yang sentiasa salah ni akidah. Kalau akidah dia tak dipulih kepada tauhid, daripada kecil sampai ke mati, dia duduk keadaan sentiasa salah. Jadi mujrimi dengan makna adatuhumul ijram. Adat mereka itu bersalah, lebih-lebih lagi di segi tauhid. Dan tidak menafikan dia bersalah di segi zahir. Jadi ikuran kerana itulah mereka dihumban neraka. Itu keadaan mereka di segi akidah tauhid. Di segi akhirat pula. Jadi perkara pokok dalam Islam, dalam agama Islam, tiga perkara. Maknanya tentang tauhid kepada Allah, tentang kerusulan Nabi akhir zaman, dan tentang balasan, adanya akhirat dan balasan. Jadi wa idza qila dan apabila dikatakan kepada mereka, inna wa'dallahi haqqun,
Sesungguhnya janji Allah adanya kebangkitan itu memang benar lagi sabit. Wasa'atu, dan kiamat juga, penghujung dunia juga. La raiba fiha, tidak ada syak padanya, akan berlaku. Dua-dua ni perkara akhirat. Kultum, kamu pula jawab, ma nadri mas'ah, kami tak tahu apa itu kiamat. Kamu pula jawab, ma nadri mas'ah, kami tidak tahu apa itu kiamat. Inna dhunnu illa dhanna, kami hanya sekadar mengagak-ngagak sahaja. Tidaklah kami hanya sekadar mengagak-ngagaknya. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Yang ini tidak meyakini. Dalam tafsir dia sebut, inna dhunnu illa dhannan, yani dhannan haqira. Tidaklah kami agak melainkan dia suatu sangkaan yang sangat daif. Tidaklah kami agak kecuali satu agakan yang sangat daif. Boleh jadi ada, tapi boleh jadi tak ada tu banyak. Mana zon yang sangat hakir. Wa ma nahnu bimustaqinin, dengan takkid kami sekali-kali tidak meyakininya. Boleh jadi ada, tapi di sebelah tak ada tu banyak. Jadi kami betul-betul tidak meyakininya, tidak meyakininya ada balasan, adanya hari akhirat. Jadi di segi tauhid pun tak betul, di segi kepercayaan akhirat pun tidak betul. Ini semua berkisar dengan akidah. Lalu natijah di akhirat, fil akhirah wa badalahum sayyi'atu ma amilu, dan zahirlah kepada mereka kesan-kesan kejahatan dan dosa yang mereka telah lakukan. Dia bertukar menjadi neraka. Setiap amal-amal dosa ni yang dicatat tadi telah bertukar menjadi api neraka. Lalu apabila bertukar menjadi api neraka, dia zahirlah sebagai api neraka. Dulu sebagai dosa. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan menimpa mereka yang azab yang mereka dahulu selalu mempersendakan. Oleh kerana tak biasa tengok, oleh kerana yang menyampaikan ni tidak ada kedudukan pada mereka, darjat pada mereka, maka dia duk ingat penyampaian juga boleh dipersendakan. Jadi menimpa mereka azab yang dulu semasa dunia mereka selalu mempersendakan. Dan akhirat juga Allah kata waqilah, dan dikatakan juga kepada mereka, al-yawma nansakum, hari ini kami melupakan untuk memberi rahmat kepada kamu. Lupa dengan mana? Tidak akan bagi rahmat kepada kamu. Hari ini hari kami melupakan kamu, tidak akan lagi memberi rahmat kepada kamu. Kama nasitum liqa'a yaumikum hadha, sebagaimana kamu dulu semasa dunia kamu lupa untuk bertemu dengan kami. Kamu lupa untuk bertemu dengan kami. Yani kamu tak percaya pertemuan dengan kami. Hadha, jumlah ini. Maknanya kamu tak percaya perjumpaan dengan kami hari ini. Wa ma'wakumun naru, dan tempat kekal kamu adalah api neraka. Tempat kekal kamu adalah api neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan apabila dihumban dan neraka, tidak adalah kamu dapat diberi bantuan dan pertolongan daripada segenap arah. Tidak ada penolong-penolong yang boleh menolong kamu. Di sini juga penafian bantuan dan sokongan orang lain. Mana rayuan dia sendiri tak laku, jaminan orang lain pun tidak ada. Sokongan orang lain pun tidak ada. Mana segenap arah, segenap penjuru, tiada dapat melepaskan mereka daripada azab. Hukuman-hukuman seperti ini, zalikum, hukuman-hukuman seperti ini, azab-azab seperti ini, sebabnya ialah mempersendakan kebenaran. Tidak bersungguh. Dia benar-benar ni, layanan perkara-perkara yang benar ni, kena bersungguh. Kena cakna. Kena ambil kira sungguh-sungguh. Perkara-perkara yang palsu, perkara-perkara yang bohong, benda memang tidak penting, memang tak perlu, tak apa, tak sungguh. Tapi benda benar, perkara-perkara benar, lebih-lebih lagi keagamaan, dia kena sambut, dia kena layan dengan bersungguh-sungguh. Tapi mereka ni tidak. Jadi zalikum, yang demikian azab, bi'annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwa, dengan sebab dulu kamu menjadikan ayat-ayat Allah bahan persendaan. Yang ini tidak bersungguh. Tidak bersungguh salah satu daripada mukaddimah persendaan.
Tak bersungguh. Satu orang mengarahkan sesuatu. Orang pula orang besar. Di depan semua. Apabila dia tak kata lawan, dia tak buat, dia tak peduli, maka ia salah satu di antara persendaan. Dan sebagai mukadimah persendaan. Jadi apabila memang lari tak buat, itu satu persendaan. Arahan orang besar yang dia lari tak buat, dikira satu persendaan. Persendaan ni bahaya. Hingga kita dapati sama-sama hakim, kau sama-sama peguam, kau sama-sama ahli-ahli yang mahir dalam undang-undang ni, tak kena cara dia mempersendakan mahkamah. Dia boleh dihukum. Arahan-arahan yang keluar daripada mahkamah kadang-kadang, bila sampai kepada ahli undang-undang, dia tak boleh main-main. Kalau main-main, dia kira mempersendakan mahkamah. Tak kira awak ni besar mana, tapi apabila keluar daripada tempat ni, kalau tu kena sungguh-sungguh, kena jaga. Kalau tidak, dikira mempersendakan. Jadi mempersendakan mahkamah salah satu kesalahan di segi undang-undang. Bukan di segi orang kampung, di segi undang-undang. Jadi tulisan-tulisan undang-undang ni berfahaman perkara undang-undang perlu dihormati. Mahkamah tempat dikumpulnya maklumat-maklumat dan keadilan untuk ditegakkan. Jadi apa-apa yang keluar daripada sini berarti perkara-perkara yang memberi keadilan. Apabila tidak diambil berat atau dilanggari, maka dia dikira mempersendakan mahkamah. Dia bukan lawan, tapi tak mengikuti cara-cara dan ciri-ciri yang dituntut, akan dikira mempersendakan mahkamah. Boleh disaman, boleh didakwa. Boleh disabitkan kesalahan di atas tajuk mempersendakan. Sedangkan mereka ini hakim-hakim. Mereka ini bukan orang lain, orang undang-undang. Tapi apabila tidak ikut tertib dia boleh dihukum. Kita kata, hakim mana dia nak mencuri, hakim mana nak buat tu, nak buat ni, dia memang dia akan jauhkan. Tapi di segi tertib kadang-kadang perkara-perkara dia kena jaga. Allah beritahu di sini, bi'annakum ittakhaltum ayatillahi huzwa. Dengan sebab kamu dulu semasa dunia menjadikan ayat-ayat Allah bahan persendaan. Yang ini tidak peduli atas arahan itu dikira mukaddimah persendaan. Tak peduli. Maka benda yang kena peduli, kita jangan tak peduli. Kalau tak peduli, mukaddimah persendaan. Sehingga sampai tak ikut arahan. Sampai tahap arahan tak ikut. Larangan langgar. Tak ikut arahan, memang persendaan. Larangan dilanggar, memang persendaan. Jadi tak peduli pun dikira mukaddimah persendaan. Jadi sini ulama tafsir ada tulis dengan panjang lebar. Dzalikum bi annakum ittakhaltum ayatillahi huzwa. Ya demikian itu dengan sebab dulu kamu semasa dunia kamu jadikan ayat-ayat Allah persendaan, ejekan. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia mensajikan kamu kejayaan, tapi dia tidak selama-lama, dia sementara. Tapi kamu letakkan dia sebagai selama-lama. Sehingga tidak ada lagi ruang masa untuk kamu usaha perkara yang menjaminkan selama-lama. Dunia dia tidak jamin untuk selama-lama, dia dunia sekadar dia. Sekadar dia ada, dunia ni ada. Kiamat dia tidak ada. Sekadar tu saja. Atau dunia ni sekadar kita ada. Bila kita tiada, tidak ada. Itulah dunia. Tapi dia tipu, dia memperdayakan kamu sehingga kamu terlupa kepada yang kekal. Itulah tipu daya bahaya. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan kamu telah diperdayakan oleh kehidupan dunia yang sementara sehingga kamu terlupa untuk kehidupan yang kekal. Dekat masa yang sama. Masa yang dituntut untuk berusaha mengambil sesuatu daripada faedah dunia pun di situ. Masa dituntut untuk berusaha kepada kejayaan kekal abadi pun di situ. Jadi dunia tak bagi luang masa untuk kekal abadi. Dia bagi untuk dia saja. Kamu terpedaya. Mana kalau cek time, tak ada time untuk akhirat. Bangun tidur, sehingga tidur balik, sehingga bangun semula,
pada masa balik hingga mati, kalau hidup semula pun untuk dunia semata-mata. Jadi terpedaya. Dan kan, time itulah juga kamu kena guna untuk kebahagiaan yang kekal. Dan kebahagiaan yang kekal yang berkisar kepada kitab dan wahyu Allah. Dia tak main cara luar. Kalau nak kejayaan kekal, kena ada kitab yang beritahu perkara kekal. Kitab yang memberitahu perkara kekal, satu ni je. Dia tidak banyak. Kitab-kitab lain beritahu, semua berkisar sebelum mati. Jadi apa maksud diperdaya? Mana dia tak bagi ruang masa. Dunia tak bagi ruang masa untuk kita belajar, untuk kita mendalami, untuk mempelajari isi-isi kandungan-kandungan yang memberitahu cara, kaedah, jaminan untuk kebahagiaan kekal abadi. Sehingga habis umur begitu. Jadi dua inilah kamu dihumban neraka. Ayat-ayat Allah yang membicarakan perkara kekal abadi, kamu tidak ada masa kerana kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Semoga Allah lindungi kita. Jadi daripada ini kita nampaklah mudah sangat daripada akhirat sana. Ginilah dia ditanya kita. Falyawma, maka hari ini Allah kata la yukhrajuna minha, mereka tidak akan lagi dapat dikeluarkan daripada api neraka. Keluar itu tidak mungkin. Duduklah di sini. Wala hum yusta'tabun, dan mereka lagi tidak diberi peluang untuk bertaubat. Sebab bukan masa dia lagi untuk bertaubat, untuk mengeluh, untuk minta balik ke dunia. Dunia pun sudah tidak ada. Jadi ayat 35 betul-betul dia merupakan natijah. Kesimpulan natijah dua sahaja. Natijah masuk neraka ni dua saja. Tidak peduli pada kitab kekal kerana terpedaya dengan benda sementara. Habis. Dikira kandas. Semoga Allah lindungi kita semua. Falillahil hamdu. Fa sini adalah fa tafri'iyah. Seterusnya falillahil hamdu, milik Allah pujian. Allah tu apa dia? Rabbis samawat, yang memelihara lapisan langit setelah diciptakan. Wa rabbil ard, yang memelihara bumi setelah dia diciptakan. Rabbil alamin, Rabb bagi semua makhluk semesta alam. Walahul kibriya, miliknya lah kemegahan, kehebatan. Miliknya lah kemegahan dan kehebatan. Fis samawati wal ardi, baik di lapisan langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Berkasa, dia boleh hukum sesiapa saja, satu orang betul boleh bantah. Al-Hakim, maha bijaksana, sebelum manusia dihukum dan dibalas, dijadikan suatu tempoh untuk manusia diuji. Itulah Allah maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khayran min al-ula, wadina billahi rabban wal islam dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. صلى الله عليه وسلم.